Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita sambungan surah Yusuf. Jadi bila Aziz masukkan di dalam penjara dia bersama dengan dua orang pemuda. Ya, dalam penjara uh, dua pemuda tadi, dua-dua tu telah bermimpi, ya, dan dicerita dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia boleh mentafsir mimpi, ya. Dia boleh tahu makanan yang akan datang, ya, sebelum makanan itu sampai. Jadi yang dua pemuda tadi dia cerita dengan Nabi Yusuf. Dia kata seorang ni dia mimpi beranggur, dan seorang lagi mimpi dia bawa roti atas kepala, kemudian sebahagian daripada roti itu dimakan oleh burung. Ya. Dia pun cerita kat Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun tafsir mimpi rakan tu, dia kata uh, kawan ni akan bebas dan dia akan memberi minum khamar pada tuan dia. Manakala yang seorang lagi pula dia akan disayap dan burung akan makan sebahagian daripada kepala dia. Kemudian Nabi Yusuf berpesan kepada rakan akan bebas supaya menceritakan kepada tuan dia tentang Nabi Yusuf, maksudnya dia boleh tafsirkan ini. Tapi sahabat yang keluar ni dia lupa, dia dilupakan oleh syaitan. Jadi inilah Nabi Yusuf terus duduk di dalam penjara selama beberapa tahun lagi, ya, mengikut ayat yang ke-42. Kemudian pada satu hari, ya, ayat yang ke-43 tu, Raja Mesir bermimpi 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Dan ada 7 tangkai bijirin hijau dan juga ada 7 tangkai bijirin yang kering. Jadi dia tanya pada ketua-ketua kaum dia, siapa yang boleh bagi tahu apa maksud dia. Tapi semua ketua kaum tu mengatakan itu hanya mimpi kosong. Mereka tidak tahu menafsir mimpi. Jadi masa itulah, ya, kalau dilihat ayat yang ke-45 tu, sahabat dia yang sahabat Nabi Yusuf yang satu penjara sebelum itu, dia teringat pada Nabi Yusuf. Jadi dia bagi tahu pada Raja Mesir, dia kata dia ada orang yang boleh menafsirkan mimpi. Jadi raja pun panggil sahabat rakan dia tadi pergi jumpa Nabi Yusuf. Dia pun cerita mimpi Raja Mesir. Nabi Yusuf pun bagi tahu, dia kata ayat 47 tu, hendaklah kamu bercucuk tanam dalam tempoh 7 tahun berturut-turut. Kemudian apa yang kamu tuai itu biar ia pada tangkainya kecuali sedikit yang kamu makan. Ya. Maksudnya tanam taman 7 tahun berturut-turut, lepas tu simpan gandum tu bersama tangkai dia. Dan masa subur tu berjimat-cemat, untuk akan ada pula tahun yang kemarau selepas itu. Jadi bila dah lepas tu barulah akan ada hujan rahmat, dan bolehlah pemerah anggur selepas itu. Jadi raja pun dia sukalah kan, dia tahu makna mimpi dia pun panggil, bawalah dia kepadaku. Bila dia panggil, dia kata dia pun siasatlah apa yang menyebabkan Nabi Yusuf ni masuk penjara. Kemudian ayat 51 tu, galaikanku, dia menggoda Nabi Yusuf dan dia kata Nabi Yusuf adalah orang yang benar. Dan ayat 52 tu Nabi Yusuf mengatakan tidak khianat, walaupun Aziz tu tiada di rumah, dan dia kata Allah tidak reda kepada orang tipu daya, orang yang khianat. Seterusnya raja pun melantik Nabi Yusuf sebagai menteri kewangan Mesir lah masa tu, sebab dia rasa dia bagi pangkat yang tinggi, dia dipercayai. Maka bila dia ada kuasa, dia selepas itu pada ayat 58 terjadi kemarau. Bila kemarau, saudara-saudara dia yang daripada Palestin tu, yang seramai 10 orang tu, dibalik diri dia tu datang nak minta makanan. Dia tak kenal Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf kenal, dia orang semua tu. Jadi dia pun bagi makanan, dan dia pesan pada ayat 59, Nabi Yusuf pesan next time nak datang tu bawalah Bunyamin, saudara yang seorang lagi tu. Dan dia pesan kepada bagi kepada dia pulang balik barang-barang yang abang dia bawa nak tukarkan makanan tu, dia suruh pulangkan balik supaya barang-barang tu akan ditukar supaya dia akan datang lagi selepas ini. Jadi
ayat 63, abang-abang dia kata dia akan cubalah pujuk ayah dia untuk lepaskan bawa Bunyamin datang ke Mesir. Dia pujuk, dia janji nak jaga. Kemudian ayat 64 tu Nabi Yaakob masih beratlah, dia tak nak lepaskan, tak percaya. Lepas tu dia pujuk lagi sampailah dia memberi janji bersumpah dengan nama Allah. Barulah Nabi Yaakob izinkan bawa Bunyamin ke Mesir. Tapi dia pesan, dia kata jangan masuk dari satu pintu. Sebab dia tak nak dia bukan orang situ kan. Dan mengikut cerita anak-anak Nabi Yaakob ni semuanya tampan-tampan. Dia tak nak ada orang khianat. Dia pesan masuk dari pintu. Tapi ayat yang ke-68, walaupun mereka akur, tapi mereka tidak dapat selamat dari takdir Allah. Ayat yang ke-69, Nabi Yusuf meletakkan Bunyamin dekat dengan dia dan dia beritahu. Dia kata, ngakulah dia adalah Yusuf, saudaramu Yusuf. Janganlah engkau berduka cita lagi terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi dia plan, dia nak supaya Bunyamin tinggal dengan dia. Jadi dia suruhlah kerja dia masukkan satu bekas minuman diraja, masukkan ke dalam beg Bunyamin. Jadi adalah seorang penyeru ni, dia kata wahai ahli kafilah, kamu adalah pencuri, ayat yang ke-70 tu. Lepas tu mereka ni pun terpanjat lah. Ayat 71 tu dia tanya, apakah yang hilang? Lepas tu penyeru tu kata bekas minuman diraja. Jadi dia kata siapa yang boleh, dia bagi tawaran, siapa yang boleh pulangkan bekas diraja tu, kami akan bagi makanan muatan yang untuk 1 ekor unta. Jadi saudara Nabi Yusuf ni pun dia kata dia bersumpah lah. Dia kata ayat yang ke-73 tu dia kata, demi Allah kami datang bukan untuk membawa kerosakan dan kami pun bukanlah pencuri. Jadi penyeru tu tanya balik, apakah balasan sekiranya tertangkap pencuri ni? Jadi balas dia kata barang siapa yang baik siapa yang dijumpai barang tu, biar dialah yang tanggung sendiri, dan biarlah dia dan menjadi hamba selama setahun mengikut syariat Nabi Yusuf. Jadi ayat ke-76 tu Nabi Yusuf pun cek, bila cek periksa keluarkan daripada Bunyamin bekas minuman tu. Jadi masing-masing ni adik-beradik dia macam dia kata ni tak pelik. Dia kata saudara dia yang dulu juga pernah mencuri. Nabi Yusuf pun terkejut lah, maksudnya adik-beradik dia macam tuduh dia kan, tapi dia sembunyikan perasaan dia. Dia cakap dalam hati, kamulah yang lebih buruk, Allah Maha mengetahui apa yang kamu katakan itu. Kemudian ayat yang ke-78, adik-beradik dia merayu sebab dia risau ni, dia dah janji ayah ni kan, dia janji dengan nama Tuhan ni, bawa Bunyamin ni nak jaga, tapi dia kata tukarlah siapa-siapa, pilihlah siapa-siapa nak tukar dengan Bunyamin ni. Dan dia kata kami lihat kamu termasuk orang yang berbuat baik, ayat yang ke-78. Tapi Nabi Yusuf menolak. Nabi Yusuf kata, kami berlindung kepada Allah daripada nahan sesiapa kecuali orang yang kami dapati barang kami dalam simpanannya. Sesungguhnya jika kami menahan orang lain, nescaya kami benar-benar orang yang zalim. Jadi dia kata dia nak Bunyamin juga. Jadi bila dia bincang-bincang, abang yang sulung tu dia kata dia tak nak balik. Dia kata dia dah janji dengan ayah nak jaga. Baliklah 9 beradik ni. Dia kata nanti dia akan, bila ayah diizinkan dia akan balik. Jadi baliklah 9 beradik ni ke Palestin. Bila sampai dia ceritalah, dia kata Bunyamin ni telah mencuri. Kemudian ayat 82 tu, 83 Nabi Yaakob kata dia tak percaya kan. Tapi dia jadi lebih sedih lah. Sebelum dia lah kehilangan Nabi Yusuf, dia sedih, dia menangis je. Kemudian ayat yang ke 84 Nabi Yusuf tu dia banyak menangis sehingga mata dia putih, buta, dia tak nampak. Dan ayat yang ke 85 adik-adik dia kata ayah ni selalu sangat ingatkan Yusuf sampai sakit. Dan Nabi Yaakob kata hanya kepada Allah lah aku mengadu segala kesusahan dan kesedihanku. Dan ayat 87 dia suruh anak-anak dia mencari 2 adik lagi tu. Dia kata jangan putus asa dengan rahmat Allah. Dia suruh pergi lagi. Jadi pergilah adik-beradik ni. Dia pergi semula ke Mesir dan dia mintalah bahan makanan. Dia cerita susah, kemarau. Dan ayat yang ke-90 Nabi Yusuf pun
mengaku yang dia tu Nabi Yusuf kan. Dia kata sesungguhnya Allah tidak mensia-siakan pahala orang yang kebaikan, dan dia pun abang-abang dia pun terkejut kan. Jadi dia pun mengaku kesalahan dia. Lepas tu ayat yang ke-92, Nabi Yusuf berkata, kamu pada hari ini tidak akan ditempelak atau disalahkan tentang perbuatan yang lalu. Semoga Allah mengampuni dosa kamu. Dialah jua yang maha penyayang dari segala yang penyayang. Lepas tu dia pun bagi baju dia pada abang dia suruh balik ke Palestin, dia suruh bawa mak ayah dia datang ke Mesir. Jadi sebelum abang dia sampai rumah lagi, ayah dia Nabi Yaakob ni dia dah tercium bau Yusuf. Dia kata dia tercium bau Yusuf. Tapi dia kata ya ayat 95, keluarga dia kata tu kekeliruan kerana rindu pada Yusuf. Tapi ayat ni ke-96, apabila baju tu diletakkan apabila baju Nabi Yusuf tu diletakkan pada muka Nabi Yaakob, dia boleh melihat kembali. Lepas tu adik-beradik ni pun bawa lah mak ayah datang ke Mesir. Kemudian adik-beradik lain pun dia minta ayah dia mengakulah kesalahan dia, dan dia minta supaya Nabi Yaakob doakan minta ampun kesalahan dia. Lepas tu Nabi Yaakob pun dia kata dia akan mohon ampun untuk anak-anak dia. Dan seterusnya ayat yang ke-99, bila mak ayah datang ke Mesir, Nabi Yusuf pun dia bangun peluk mak ayah dia, dia silakan duduk di atas singgasana dia. Dan pada ayat yang ke-100, dan semua adik-beradik dia yang lain tu, yang 11 orang tu tunduk hormat pada dia. Jadi dia teringat mimpi dia mula-mula dulu. Lepas tu dia bagi tahu ayah dia, inilah tafsir mimpiku dahulu. Dan ayat yang terakhir tu kita lihat yang bermaksud sesungguhnya kisah para Nabi itu mengandungi pengajaran bagi orang yang mempunyai akal fikiran. Al-Quran itu bukanlah cerita-cerita yang diadakan, tetapi ia mengisahkan apa yang tersebut di dalam kitab-kitab yang sebelumnya, dan sebagai keterangan yang menjelaskan segala sesuatu, dan hidayah dan rahmat bagi kaum yang mahu beriman. Jadi lepas tu kan mula-mula tu dia mimpi kan bulan, bintang, mak ayah ada kat situ sekali bersama dengan dia. Jadi itulah pengajaran untuk surah Yusuf. Semoga ada manfaat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.